Apa khabar semua? Sekarang ni, kalau korang nak tahu, memang sangat kecoh pasal NFT. Dan dengar kata dah ramai yang jadi jutawan sebab main NFT ni. Kalau ikutkan, NFT ni dah lama dah ada, sejak tahun 2014 lagi. Tapi sejak setahun dua ni lah yang populariti dia menjadi-jadi. Kadang-kadang dia orang jual beli NFT ni, harga sampai tak munasabah. Untung berjuta-juta ringgit. Jadi apa dia NFT ni dan betul ke boleh buat duit? Jom kita tengok. Baik, yang pertama sekali, NFT ni maksud dia adalah non-fungible token. Dan antara sebab susah sangat nak faham NFT ni sebab non-fungible token ni pun susah nak faham. Jadi untuk nak mudahkan non-fungible token ni kita faham, kita anggap je NFT ni macam kita ada pegang apa-apa barang dan dalam dunia kita je ada barang tu. Jadi kalau duit contohnya dia adalah fungible. Kalau kita ada RM1, orang lain pun ada duit RM1 tu. Rupa duit RM1 tu pun sama. Tapi NFT ni dia adalah digital asset yang kita je ada benda tu. Orang lain tak ada. Dan sebut pasal digital asset ni, benda ni boleh jadi apa-apa pun lah, tak kisah. Cuma banyaknya sekarang orang jadikan image ataupun gambar sebagai salah satu NFT. Jadi maknanya apa-apa gambar pun kita boleh jadikan NFT. Nak jadikan muka saya sebagai NFT pun tak ada masalah. Cumanya owner dia adalah saya seorang je. Jadi dekat sinilah yang susah nak brain ni. Kalau kata gambar dekat internet ni, kan senang-senang je orang nak copy lepas tu save. Jadi sekarang ni instead of kita own gambar tu, orang lain dah copy gambar kita. Jadi korang rasa hilang tak nilai gambar ni? Inilah cabaran dia dengan digital asset ni. Kalau gambar tu gambar fizikal dan kita sayang sangatlah dekat gambar tu, boleh juga sorok bawah katil, jadi orang tak boleh curi. Tapi NFT ni senang-senang je orang nak copy. Lepas tu kualiti dia sama pula tu kalau kita copy gambar ni. Kalau kata 10 orang copy gambar tu, habis tu macam mana kita nak tahu siapa pemilik asal gambar ni? Dan kalau lah kata gambar ni ada nilai pula, siapa yang untung? Jadi itu yang membuatkan orang skeptikal pasal NFT ni. Tapi kenapa ada juga orang yang beli NFT ni walaupun orang lain boleh copy? Okey, jadi untuk digital asset ni, orang yang buat NFT art tu, dia akan create macam satu kod yang unik lah untuk identify yang dia lah owner kepada lukisan tu contohnya. Jadi bila ada orang beli lukisan digital ni dekat dia, dia akan transfer lah kod tu pada owner yang baru. Maknanya dekat metadata NFT art tu memang akan ada kod yang identify siapa owner dia sebenarnya. Jadi kalau kata kita copy lukisan tu, tekan save as, lepas tu save dalam laptop kita, walaupun kita akan dapat image yang exactly sama dengan yang asal, tapi metadata dekat dalam tu tetap kita tak boleh ubah. Jadi identifier ni lah yang orang akan guna untuk tahu siapa owner asal NFT ni. Dan satu lagi, NFT ni diduduk dalam blockchain. Blockchain ni pula dia macam satu public ledger yang rekod transaction yang berlaku untuk digital asset ni. Kalau macam korang familiar dengan cryptocurrency, dia punya transaction duduk dalam blockchain ni lah. Jadi dekat situ orang boleh trace duit cryptocurrency kita ni pergi ke mana setiap kali kita guna duit tu. Jadi NFT ni duduk dekat Ethereum blockchain. Ada lagi lah blockchain yang lain yang boleh support NFT ni, tapi antara yang terbesar nama dia Ethereum. Tapi kenapa orang sampai sekarang bersusah payah sibuk-sibuk pasal NFT ni? Baik, NFT ni kebaikan dia yang paling obvious adalah kalau kata kita ni creator, kita create digital art atau kita create apa-apalah yang digital, kita boleh marketkan terus kepada pembeli sebagai NFT. Kalau artis zaman dulu bila dia create lukisan yang bernilai tinggi, dia nak kena upah galeri pula untuk jualkan lukisan dia tu. Lepas tu nak kena bagi komisen lah. Jadi susah sikit. Bila guna NFT ni, artis tu bukan setakat boleh jual lukisan dia terus kepada pembeli, tapi dia juga boleh setkan berapa kopi yang dia nak jual. Lepas tu juga dia boleh setkan kalau kata setiap kali ada jual beli lukisan ni, original artis tu akan dapat sikit percentage daripada sales ni. Jadi sampai bila-bila lah, selagi ada orang jual beli lukisan dia, dia akan dapat commission. Dan mungkin yang menjadikan NFT ni terkenal sekarang adalah sebab orang-orang yang popular, artis lah. Dan ramai lagi, diorang macam semua berebut-rebut nak beli NFT ni. Entah benda yang pelik-pelik pun diorang beli. Contohnya co-founder Twitter, nama dia Jack Dorsey. Dia jual dia punya first ever tweet tu sebagai NFT dengan harga 12 juta ringgit. Gila tak harga ni?
Tapi dia jual je lah, ada orang beli ke tidak, itu lain cerita. Dan bila sebut pasal jual beli ni, nilai NFT ni dia bergantung kepada orang yang nak beli tu. Dan ini yang menjadikan NFT ni bahaya sikit. Kalau kata kita minat sangat dekat satu lukisan, contohnya lukisan Mona Lisa, boleh je kita beli poster dia tu kan? Sama juga. Tapi soalnya, kita sanggup tak nak beli lukisan asal yang harga dia berjuta ringgit tu? Jadi sama jugalah dengan NFT. Kalaulah ada aset yang kita suka sangat pun tapi tak mampu beli, seorang ni dia boleh copy je dan tengok benda tu. Melainkan dia rasa betul-betul penting untuk dia jadi pemilik kepada lukisan original tu, barulah dia akan beli. Jadi pendek kata, ownership NFT ni dia bukanlah sebab lukisan tu cantik atau tidak, tapi dia jadi mahal sebab kepuasan untuk letakkan nama kita sebagai pemilik digital asset tu. Dan kalau kita dah beli NFT ni, katakan kita beli harga RM1,000, tapi lepas tu dah tak ada orang nak beli benda tu dari kita, kira tak bernilai lah. Kita just simpan saja digital asset ni. Tapi kalau tiba-tiba ada orang nak beli dengan harga RM2,000, untunglah kita RM1,000. Jadi senang cerita, kita masih belum tahu lagi apa masa depan NFT ni. Sekarang ni tengah hype mungkin sebab banyak influencer dan artis-artis yang naikkan benda ni. Tapi tak tahu masa depan akan jadi macam mana. Dan disebabkan NFT ni baru lagi, masih belum ada regulation dari mana-mana kerajaan untuk transaction yang berlaku. Jadi bila tak ada regulation, mesti banyak scam. Jadi kalau korang teringin nak beli NFT ni, pastikan kena watch out dan buat research sendiri. Berbaloi ke tidak, spend duit korang dekat situ. Scam memang banyak. Kalau saya nak kata jangan beli pun susah juga, sebab NFT ni masih baru, jadi peluang nak beli sekarang ni sangatlah banyak. Dan kalau dah popular nanti, barang-barang dalam tu mesti jadi mahal kan. Tapi kalau saya nak kata beli pun susah juga, sebab kita tak tahu apa akan jadi pada masa depan NFT ni. Plus kita pun tak tahu site mana yang betul, site mana yang scam. Dan nak mengharapkan NFT ni regulated oleh authority pun tak boleh juga, sebab blockchain ni salah satu kegunaan dia adalah untuk cryptocurrency macam Bitcoin tu. Dan tujuan ada Bitcoin ni adalah untuk buat independent currency supaya kita ni tak dikawal oleh bank atau siapa-siapa untuk guna. Jadi pendek kata, nak beli tu boleh, tapi kena sangat berhati-hati. Kena study betul-betul. Kalau kita buat investment dekat company yang wujud dalam dunia ni, memang senang. Kita boleh track company tu untung ke rugi. Dia untung, kita untung. Dia rugi, kita rugi. Tapi kalau invest dekat NFT ni, memang betul-betul bergantung pada siapa yang nak beli digital asset kita tu. So dia sangat volatile dan kita tak boleh jangka. Dan wave NFT ni macam nampak kecoh lah dekat US dengan Europe sana. Dekat Malaysia ni belum sampai lagi. Jadi walaupun nampak macam wave ni besar, nampak macam ramai orang beli, lepas tu jadi jutawan, tak bermakna kita pun wajib belilah. Kena terima risiko yang kalau kita beli NFT ni, lepas tu tak ada orang nak beli dari kita, kira investment kita tu jadi kosong lah. Tak ada makna apa-apa. Tapi kalau kata anda ada duit sikit yang anda tak kisah kalau dia hilang, bolehlah nak cuba-cuba dengan NFT ni. Just pastikan tak kena scam. Senang cerita, kalau something tu macam too good to be true, mungkin benda tu scam. Sekarang ni pun biasa je nampak iklan skim cepat kaya dekat YouTube tu kan. Tiba-tiba menang RM1,000,000. Itu pun scam. Jadi pastikan berhati-hati. Ada tak antara anda dekat sini dah own apa-apa NFT online? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan sharekan juga video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.